Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kelas Pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM untuk pelajaran yang ke-12 Unit 1 Perkahwinan bersama dengan Ustazah Azizah dari Sekolah Si Puteri Cyberjaya. Dalam buku teks tajuk ini pada muka surat 113. Kita nak belajar apa hari ini? Kita tengok di sini. Ada kad jemputan, ada cincin, ada duit ya. Jadi kita akan baca tajuk yang berkaitan dengannya pada hari ini, iaitu mahar dan juga walimatul urus ya. Mari kita belajar bersama-sama dua tajuk terakhir untuk siri keempat ini. Kita singkap tabiat pertama, iaitu tajuk berkaitan dengan mahar. Apa itu mahar? Berapa dia punya jumlah mahar tu dan sebagainya. Kita akan sama-sama saksikan dan pelajari sebentar lagi. Pertama sekali kita tengok maksud mahar ya. Mahar itu pemberian yang bernilai atau berfaedah. Kemudian perkataan wajib ya. Wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab akad nikah ya. Jadi anda boleh hafal maksud ni berdasarkan potongan. Pemberian yang bernilai atau berfaedah wajib diberikan kepada isteri tadi oleh suami dengan sebab akad nikah. Jadi hukumnya adalah wajib kat sini ya. Sesuatu yang bernilai ataupun berfaedah. Hukum. Apakah hukum memberi mahar? Hukumnya adalah wajib. Wajib beri mahar kepada isteri ya, bakal isteri lah maksudnya. Dan apakah hukum menyebut mahar tadi di dalam majlis akad nikah? Hukumnya adalah sunat ya. Sunat disebut mahar tadi semasa majlis akad nikah. RM20 ke RM30 ke RM100 ke, hukumnya adalah sunat sahaja. Kalau tak disebut, majlis tersebut pun adalah sah ya. Diingat sekali lagi, memberi wajib, menyebut dalam majlis akad nikah sunat. Kena faham betul-betul ni. Kalau peperiksaan selalu keluar soalan macam ini ya. Bentuk mahar. Apakah dia mahar yang diberikan kepada bakal isteri tadi? Dia tak kisah apa-apa, asalkan sesuatu yang bernilai ataupun berfaedah ya. Dan sah dijadikan mahar. Yang kebiasaan dalam masyarakat kita menggunakan duit dan juga emas. Seperti cincin emas, gelang emas ataupun rantai leher dan sebagainya. Kebiasaannya duit lah ya. Sebab emas ni pun nilainya sangat-sangat tinggi. Kebiasaannya duit yang dilihat dalam majlis-majlis di negara kita. Kadar mahar. Mahar tidak mempunyai kadar yang tertentu. Dan tidak semestinya dalam bentuk tunai. Maksudnya dalam bentuk duit lah ya, dalam bentuk wang tunai. Yang lain-lain pun boleh asalkan berfaedah dan tidak ditentukan. Tak ada kata kena berapa ringgit ke, kena emas berapa gram ke, tidak ada. Inilah dia indahnya Islam. Mahar berdasarkan kemampuan seseorang individu ya. Namun demikian, ada panduan mahar di sini dalam sumber yang didapati daripada JAKIM, iaitu kalau dilihat kadar mahar di negeri Johor ya. Di negeri Johor sebanyak RM22.50 ya. Di sini dia ada asingkan di antara janda dengan anak dara ataupun gadis ya. Manakala di negeri lain tengok Melaka RM40, di Selangor ya, untuk orang kebanyakan, untuk orang awam sebanyak RM300. Ada juga negeri-negeri yang tidak menentukan jumlah ya, seperti di Kedah, di Perlis, di Terengganu dan juga di Kelantan. Tidak ditetapkan ya. Jadi diingatkan sekali lagi, ini bukannya wajib dipatuhi atau diikuti, namun hanya sekadar panduan sahaja. Baiklah, kita tengok yang seterusnya. Contoh mahar. Di sini contoh mahar yang ditunjukkan iaitu menggunakan duit ya. Kalau 4 keping sebanyak RM80 lah. Biasa dihias cantik ya sebagai pemberian pada majlis atau pada hari akad nikah. Ada juga yang menggunakan barang kemas atau emas seperti cincin ya. Yang lain-lain, kebanyakannya duit lah ya, sebab mahar tu duit. Baiklah,
Jadi ada yang bertanya kadang-kadang, Ustazah, sama tak mahar dengan mas kahwin? Apa itu mahar, apa itu mas kahwin? Belajar mahar dekat kampung, orang sebut mas kahwin. Sama ya, sama sahaja di antara mas kahwin dan juga mahar. Baiklah, satu lagi persoalan dalam kalangan murid-murid. Mereka bertanya tentang hantaran. Hantaran tu apa pula Ustazah? Hantaran ni kadang-kadang dia kata, saya tengok kan, ada yang bagi duit, bagi cek pun ada yang bagi barangan seperti kasut, handbag, telekong, sejadah, manisan, macam-macam lagi, makanan pun ada. Baiklah, ada beza di antara mahar dengan wang hantaran ataupun barang-barang hantaran. Mahar tadi wajib diberikan, itu menurut Islam. Namun hantaran adalah mengikut adat kita, ya, adat istiadat Melayu. Tak ditentukan berapa-berapa berdasarkan kepada persetujuan kedua belah pihak. Dalam peperiksaan pernah ditanya, apakah contoh mahar? Ada murid jawab, tali pinggang, wallet, kek. Itu bukan mahar ya, itu adalah barang hantaran. Jadi kena faham betul-betul beza di antara barang hantaran dan juga mahar ataupun mas kahwin. Kalau mas kahwin yang menggunakan duit, wang tunai ataupun gelang emas ke sebagainya, akan ditulis pada sijil nikah. Dalam sijil nikah akan ditulis berapakah mas kahwinnya, ataupun katakan seutas rantai ke, sebentuk cincin ke, dinyatakan pada sijil nikah. Tak pula disebut 10 dulang mengandungi makanan, kasut dan sebagainya. Kena faham ya, beza di antara wang hantaran atau barang hantaran dengan mahar. Kita singkap tajuk yang kedua pada hari ini, iaitu walimatul urus. Tajuk kedua walimatul urus ya. Bahasa Arab sebenarnya ni walimah ni, al-arus ya, pengantin. Kita sebut walimatul urus. Apakah dia maksud walimatul urus? Kenduri yang diadakan sempena perkahwinan. Ya, kenduri diadakan sempena perkahwinan. Ada macam-macam makanan ya, sempena majlis makanan pula. Majlis perkahwinan mengikut kemampuan tuan rumah. Jadi apakah dia hukum mengadakan majlis ini? Sunat muakkad ya. Sunat muakkad. Kita lihat nanti kenapa agaknya menjadi sunat muakkad. Sunat yang dituntut rupanya buat majlis ni. Baru hari ni tahu ya kan, suka-suka nak buat. Baiklah, tujuan pensyariatan majlis walimatul urus untuk merapatkan hubungan silaturahim di antara kedua belah pihak, dengan jiran tetangga, dengan saudara mara ya. Jadi yang kedua, mensyukuri nikmat Allah atas perkahwinan yang didirikan ya. Itu satu nikmat juga ya dalam perkahwinan. Kemudian menghebahkan perkahwinan kepada masyarakat untuk menghindarkan sebarang fitnah. Ya, kalau tak tahu kan, kenapa dia berdua je nampak tu kan? Dia dah nikah lah. Tak dengar pun, tak ada majlis pun tak tahu. Dah nikah tapi tak buat majlis rupanya. Jadi buatlah majlis walaupun kecil-kecilan untuk menghebahkan perkahwinan tersebut, untuk mengelakkan daripada sebarang fitnah. Di sini ada hukum memenuhi undangan walimah. Maksudnya tadi, hukum mengadakan majlis walimatul urus sunat muakkad. Tapi apakah dia hukum kita hadir ke majlis tersebut setelah kita diundang, ya, setelah kita dijemput? Hukumnya adalah fardu ain. Kita wajib hadir kepada dalam majlis tersebut kalau diundang, melainkan kita ada sebab-sebab yang tertentu, seperti terlalu jauh sangat, susah nak pergi, musim PKP, tak boleh merentas negeri, tak boleh merentas daerah dan sebagainya, ada masalah kesihatan, masalah tiada kenderaan dan sebagainya ya. Jadi kalau ada masalah tu lain ceritalah. Jadi secara umumnya hukum menghadiri atau memenuhi undangan adalah fardu ain, wajiblah tu. Di sini ada satu hadis ya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terlihat kesan sejenis bawan pada Abdurrahman bin Auf
Maka baginda bertanya, apakah ini? Jawab Abdurrahman, wahai Rasulullah, aku telah berkahwin dengan seorang perempuan. Maharnya dengan emas seberat sebiji tamar. Ya, sabda baginda, semoga Allah memberkatimu, buatlah kenduri. Jadi perkataan buatlah kenduri ini adalah satu dalil, ya. Maksudnya digalakkan buat, ya, dan dituntut sunat muakkad. Dia kata buatlah kenduri walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Macam tu ceritanya. Baiklah, seterusnya kita lihat di sini ada spektrum ilmu berkaitan dengan adab walimatul urus. Di antaranya pertama, tuan rumah tidak mengkhususkan jemputan kepada orang kaya sahaja. Adabnya perlulah menjemput semua lapisan masyarakat, tak kira kaya, miskin, darjat dan sebagainya. Yang kedua, adabnya memenuhi jemputan pada hari yang pertama sahaja. Katakan majlis tersebut 3 hari 3 malam. Jadi kalau dijemput, datanglah sehari sahaja. Ni 3 hari kita datang. Macam kurang manis lah, ya. Seeloknya datang sekali walaupun majlis tersebut selama 3 hari. Baiklah, seterusnya iaitu undangan tersebut untuk melahirkan kasih sayang dan merapatkan hubungan silaturahim, ya. Jadi saling bekerjasama, berkenalan-kenalan, ya. Kata orang tu tolong menolong dalam majlis tersebut. Orang yang mengundang bukan seorang yang zalim atau diketahui memiliki harta yang haram. Ini adabnya, ya. Jangan pula orang tu kita tahu dia zalim orangnya ni. Kalau tak dah susah pula nanti kan. Hartanya pula haram pula tu. Jadi kita nak pergi makan di majlis yang menggunakan harta yang haram. Yang terakhir kat sini iaitu tidak terdapat perkara mungkar seperti minum arak, na'udzubillah, perkaulan bebas antara lelaki dan juga perempuan. Contoh, kadang-kadang ada joget lambak. Tahu tak joget lambak apa? Joget macam ramai-ramai lah kan, muda-mudi berjoget, ya, ada ramai-ramai campur. Itu tidak boleh, ya, sebab ada unsur-unsur yang maksiat di situ. Sesungguhnya dalam sesebuah perkahwinan itu perlu dijauhi unsur-unsur maksiat daripada sebelum, kemudian dalam majlis perkahwinan juga, dan selepasnya. Maksudnya kenalah semuanya dalam keadaan yang mengikut syariat. Baiklah, nampaknya dah berakhir kelas kita pada hari ini. Semoga semuanya faham dan mendapat manfaat daripada kelas kita pada hari ini. Jangan lupa klik subscribe di bawah video Ustazah, dan juga like dan juga share dengan rakan-rakan jika ianya bermanfaat dan menarik. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.